Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada hari ini dan kita insya-Allah akan sambung bacaan daripada kitab Fiqh Al-Manhaji di bawah tajuk di bawah tajuk solat Jumaat. Para pelajar boleh buka muka surat 201 berkenaan dengan syarat sah sembahyang Jumaat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Syaraitu sihhatiha. Fa idza tawaffarat hadhihi syurutus sab'atu wajabat salatul jumu'ati illa annaha la tasihhu illa bi syurutin arba'atin. Apabila cukup syarat-syarat yang 7 ini, maka wajiblah solat Jumaat. Akan tetapi ianya tidak sah. Solat Jumaat itu tidak sah melainkan dengan 4 syarat. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, an tuqama fi khittati abniyatin sawa'un kanat hazihil khittatu dimna abniyati baldatin aw qaryatin yastawtinuha ma la yaqillu an arba'ina rajulan mimman tajibu alaihim salatul jumu'ati. Syarat yang pertama, didirikan solat Jumaat pada pola penempatan, ada sempadan binaan. Sama ada pola penempatan ini berada di dalam binaan sebuah pekan ataupun sebuah kampung yang didiaminya oleh barang yang tidak kurang daripada 40 orang lelaki. Kampung tersebut didiami secara bermastautin. Paling kurang 4 orang lelaki daripada kalangan mimman tajibu alaihim, daripada kalangan orang yang wajib ke atas mereka solat Jumaat. Apa yang dimaksudkan dengan baldah? Wal maqsud tama'a fihi qadin wa hakimun wa kana fihi aswaqun lil bai'i wasyira'i wal maqsud bil qaryati ma lam yujad fihi dhalika. Dan yang dimaksudkan dengan pekan baldah di sini ialah apa yang terhimpun padanya qadi dan juga hakim. Wa kana fihi, dan di sana adanya pasar-pasar untuk urusan jual dan juga beli. Dan maksud yang dimaksudkan dengan qaryah pula ialah kampung yang tidak mempunyai hakim, yang tidak mempunyai qadi, yang tidak mempunyai pasar untuk berjual beli. Ini yang beza di antara baldah dan juga qaryah. Fala tasihu salatul jumu'ati fis sahra'i wa bainal khiyami wala fi qaryatin la yujadu fiha 40 rajulan tajibu fi haqqihim salatul jumu'ati. Maka tidak sah salat Jumaat dilakukan pada bukan penempatan
Itulah dilakukan pada padang pasir dan dilakukan di antara celah-celah khiyam, kemah-kemah yang didirikan. Dan juga tidak sah juga dilakukan pada sebuah kampung yang tidak ada padanya 40 orang lelaki yang wajib pada hak mereka solat Jumaat. فَإِنْ سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنَ الْبَلْدَةِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ. Maka sekiranya mereka mendengar azan daripada pekan atau kampung yang berjiran dengan mereka, wajiblah ke atas mereka keluar kepadanya untuk mengerjakan solat Jumaat. Wa illa saqatat anhum kama dzakarna dzalika 'inda al-bahthi fi syuruti wujubi salatil jumu'ati. Dan sekiranya tidak mendengar, maka gugurlah daripada mereka solat Jumaat. Sebagaimana yang telah kita sebut perkara yang demikian ketika perbincangan di dalam syarat-syarat wajib solat Jumaat. Wa dalilu hadha syarti annaha lam tuqam fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidina illa kadzalik. Dan dalil kepada syarat ini bahawasanya ia, yakni solat Jumaat itu tidak didirikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman Khulafa' ar-Rashidin, melainkan secara demikian, melainkan dengan syarat-syarat yang telah dinyatakan. Wa kanat qabailul a'rabi hawla al-madinati wa ma kanu yusalluna al-jumu'ata wa la amarahum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah semasa zaman Nabi ada di sana kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar kota Madinah. Wa ma kanu yusalluna al-jumu'ata, dan tidaklah mereka itu bersolat Jumaat. Dan tidak pula Nabi dan tidak pula menyuruh dengan solat Jumaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk solat Jumaat. Asyartus tsani, syarat yang kedua, alla yaqillal adadu alladhi tuqamu bihi salatul jumu'ati an 40 rajulan min ahli al-jumu'ati ay mimman tan'aqidu bihim wa hum az-zukuru al-balighuna al-mustawtinuna. Syarat yang kedua, supaya sahnya salat Jumaat, bahawa tidak berkurangan bilangan yang didirikan dengannya salat Jumaat daripada 40 orang lelaki daripada kalangan orang yang layak mengerjakan salat Jumaat, daripada lelaki yang merupakan ahli Jumaat, iaitu daripada orang yang terlaksana dengan bilangan mereka salat Jumaat. Mereka itu ialah lelaki-lelaki baligh yang bermastautin. Lima rawahul Baihaqi an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala madatis sunnatu anna fi kulli 40 fama fawqa dhalika jum'atan. Ini adalah kerana apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, telah berlalu sunnah bahawasanya pada setiap 40 orang dan apa-apa yang lebih daripada bilangan 40 orang Jumaat. Berlalunya sunnah Rasulullah, solat Jumaat itu didirikan dengan bilangan 40 orang dan ke atas. وجاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود أن أول من جمع بهم
As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu wa kanu yawma idzin arba'ina. Dan telah datang di dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di sisi riwayat Abi Daud bahawasanya orang pertama yang menghimpunkan mereka ialah As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu, dan adalah mereka itu pada ketika itu bilangan mereka ialah 40 orang. Asyartu as-salisu, syarat yang ketiga, an tuqama fi waqti az-zuhri falau daqa waqtu az-zuhri anha bi an lam yabqa minhu ma yasi'uha wajaba alaihim an yusalluha zuhra. Bahawasanya didirikan solat Jumaat pada waktu zuhur sekiranya sempit waktu zuhur daripada mendirikan solat Jumaat, dengan bahawasanya tidak berbaki daripada waktu zuhur barang yang memuatkan solat Jumaat, waktu ataupun masa yang boleh memuatkan satu solat Jumaat. Wajib alaihim, ketika ini wajiblah ke atas mereka solat pada waktu ini, solat zuhur sebagai ganti kepada solat Jumaat. Walau dakhalu fi salatil Jumu'ati fa kharaja waqtu az-zuhri wa hum fiha qallabuha zuhran wa atammuha arba'a raka'atin. Dan sekiranya mereka masuk mengerjakan pada solat Jumaat, kalau mereka meneruskan solat Jumaat juga, lalu fakharaja waktu zuhri, lalu tiba-tiba keluarlah habis waktu zuhur sedangkan mereka masih lagi berada dalam solat Jumaat, maka hendaklah mereka menukarkan solat Jumaat kepada solat zuhur, dan hendaklah mereka menyempurnakannya sebanyak 4 rakaat. Dalla ala hadza fi'luhu sallallahu alaihi wasallam laha fi hadzal waqti. Ini berdasarkan kepada apa yang ditunjukkan oleh kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi terhadap salat Jumaat pada waktu zuhur ini. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu asy-syamsu ay ila al-gharbi wa huwa az-zawalu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda bersolat Jumaat ketika condongnya matahari, iaitu condong ke arah barat. Dan ianya adalah waktu zawal, waktu gelincir matahari. Warawal Bukhari wa Muslimu an Salmah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani zillun nastazillu fihi. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim daripada Salmah bin Aqwa' radhiyallahu anhu katanya, adalah kami telah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jumaat, kemudian kami beredar, selesai daripada salat Jumaat kami beredar, walaisa, ketika mana tiada bagi dinding bayangan yang mana kami berteduh padanya. Maknanya, selesai mereka mengerjakan solat Jumaat dalam keadaan dinding tidak mempunyai bayangan, ataupun kalau ada bayangan tidak boleh digunakan untuk tempat berteduh.
menandakan waktu salat Jumaat itu ialah waktu zuhur. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jumu'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, tidaklah kami tidur secara qailulah, tidaklah kami berqailulah, dan juga kami tidak makan tengah hari, melainkan selepas daripada salat Jumaat. Naqilu minal qailulah. Naqilu ini ialah daripada qailulah, iaitulah tidur ketika waktu panas terik matahari pada waktu zuhur untuk beristirahah. Nataghadda natanawalu ta'amal ghidai. Kami mengambil makanan tengah hari. Fal ahadithu tadullu ala annahu ma kana yusalliha illa fi waqti zuhri. Maka hadis-hadis di atas menunjukkan bahawasanya Nabi SAW tidaklah baginda salat Jumaat melainkan pada waktu zuhur. Bal fi awalil waqti, bahkan Nabi SAW salat pada awal waktu sehinggalah tiada bayang matahari yang boleh digunakan untuk berteduh. Seterusnya asyartu ar-rabi'u, syarat yang keempat sah salat Jumaat. Alla tata'addadal jumu'atu fi baladin wahidin talama kana zalika mumkinan. Bahawasanya tidak berbilang-bilang Jumaat pada satu pekan, pada satu kampung selagi mana yang demikian itu adalah yang demikian itu mungkin boleh dilakukan. Maksudnya, dalam sebuah kampung mesti hanya ada satu Jumaat sahaja yang didirikan selagi mana boleh dilakukan satu Jumaat. Bal yajibu an yajtami'a ahlul baldati al-wahidati fi makanin wahidin. Bahkan wajib berhimpun penduduk sebuah pekan yang satu pada satu tempat sahaja. Fa in kasuran nasu, maka sekiranya orang ramai orang, wa dhaqal makan, dan tempat yang ada untuk salat Jumaat adalah sempit, wa dhaqal makanul wahidu an isti'abihim, sempit untuk menampung keperluan mereka, jazat ta'addudu biqadri hajatin faqat, maka haruslah berbilang-bilang Jumaat dengan sekadar al-hajati faqat, sekadar keperluan sahaja. Kalau bilangan mereka itu perlu kepada 2 buah masjid, 2 buah Jumaat, maka perlu dibuat 2 buah Jumaat sahaja. Jumaat yang ketiga yang dibuat pada kampung tersebut adalah tidak sah kerana melebihi hajat dan keperluan. Falau ta'addadatil jumu'atu fil baldatil wahidati biduni hajatin lam yasihha minha illa asbaqaha. Maka sekiranya berbilang-bilang Jumaat lebih daripada satu ataupun lebih daripada 2 di dalam sesebuah kampung tanpa keperluan, yang lebih itu tanpa keperluan, lam yasihha minha, maka tidak sah daripada berbilang-bilang Jumaat illa asbaqaha, melainkan yang paling dahululah yang sah, yang terkemudian tidak sah. Wal ibaratu bis sabqi al-bada'atu lantiha'u, dan perkiraan dahulu dari sudut siapa dulu yang sah, siapa kemudian yang tidak sah, ialah
dikira dengan permulaan. Jumaat mana dahulu yang imam mana dahulu daripada Jumaat yang mengangkat takbir. Lantiha'a, bukan lantiha'u. Bukannya yang terakhir. Yang terakhir berhenti. Siapa yang berhenti terakhir. Dia kira daripada siapa Jumaat mana satukah yang dahulu dalam takbiratul ihram imamnya. Fal jumu'atul lati bada'a imamuha bis salati qablan hiyal jumu'atus sahihatu. Maka Jumaat yang telah memulakan oleh imamnya dengan salat sebelum daripada Jumaat yang lain ialah merupakan Jumaat yang sah. Jumaat itulah yang merupakan Jumaat yang sah. Wa yu'tabaru ashabul jumu'ati al-ukhra muqsirina idzan faradu bi jumu'atin muta'addidatin. Walam yaltaqu jami'an fi awwali jumu'atin bada'at fil baldati. Dan dianggap ashabul Jumaat, orang-orang yang sembahyang Jumaat yang lain yang terkemudian adalah dianggap cuai apabila mereka mengasingkan diri dengan Jumaat yang berbilang-bilang. Dengan lebih daripada satu Jumaat ataupun lebih daripada keperluan. Mereka inilah mereka yang dianggap orang yang cuai dan mereka tidak, kerana juga mereka tidak berjumpa kesemuanya pada Jumaat yang pertama yang dimulakan, yang telah bermula, yang mula dilakukan pada negeri ataupun pada pekan tersebut. Fatakunu jumu'atuhum lidzalika batilatan wa yusalluna fi makaniha zuhran. Maka jadilah Jumaat mereka dengan sebab yang demikian, dengan sebab terkemudian mereka daripada Jumaat yang terdahulu, jadilah Jumaat mereka yang kemudian itu batal dan hendaklah mereka sembahyang pada tempatnya dengan sembahyang zuhur. Fa illam tu'lam, sekiranya tidak diketahui, tidak tahu, al-jum'atu sabiqatu fal kullu batilun. Tidak diketahui Jumaat yang mendahului, maka semua Jumaat yang dilakukan adalah batal semuanya. Sekiranya tidak diketahui mana satu Jumaat yang terdahulu daripada 2 Jumaat ataupun 3 Jumaat yang mana keperluannya hanyalah katakanlah 2 sahaja ataupun 1 sahaja. Ada 1 sahaja perlu solat Jumaat. Tiba-tiba dilakukan 2 solat Jumaat. Dan antara 2 solat Jumaat tidak diketahui mana satukah Jumaat yang terdahulu. Maka kedua-duanya adalah batal. Tak jadi belaka. Tidak diterima. وَيَسْتَأْنِفُونَ جُمْعَةً جَدِيدَةً فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا صَلَّى الْجَمِيعُ ظُهْرًا جَبَرًا لِلْخَلَلِ بَلْ تَدَارُكًا لِلْبُطْلَانِ. Dan hendaklah mereka memulakan Jumaat yang baharu, Jum'atan jadidatan, Jumaat yang baru pada satu tempat sekiranya boleh dilakukan pada satu tempat dan masih lagi luas waktu. Waktu yang berbaki masih lagi boleh dilakukan solat Jumaat. Sekiranya tidak, maksudnya sekiranya masa sudah tidak mengizinkan ataupun tempat untuk berhimpun tidak boleh disepakati, tidak boleh berhimpun sekali. Sallal jami' hendaklah bersolat kesemuanya solat zuhur kerana menampung kekurangan yang berlaku, bahkan kerana mendapati batal solat yang Jumaat yang telah batal kedua-duanya.
ودليل هذا الشرط أن الجمعة لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعصر التابعين إلا في موضع واحد من البلدة، فقد كان في البلدة مسجد كبير يسمى المسجد الجامع أي الذي تصلى فيه تصلى فيه الجمعة. أما المساجد الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى. Dalil syarat kepada syarat ini bahawa Jumaat tidak didirikan pada zaman Nabi dan Khulafa ar-Rashidin dan juga pada zaman Tabi'in, melainkan pada satu tempat sahaja daripada sebuah pekan ataupun kampung. Maka adalah di sebuah kampung terdapat satu masjid yang besar. Dalam satu pekan terdapatnya sebuah masjid yang besar dinamakan Masjid Al-Jami', iaitulah masjid yang disembahyangkan padanya solat Jumaat. Masjid Jami' iaitulah masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Adapun masjid-masjid yang lain yang berada di sebuah pekan itu ataupun sebuah kampung itu adalah merupakan musalla, adalah merupakan tempat-tempat sembahyang untuk waktu-waktu yang lima waktu yang lain selain daripada solat Jumaat. Rawal Bukhari wa Muslimu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yantabuna yawmal jum'ati min manazilihim wal awali. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah orang ramai mereka berkunjung pada hari Jumaat daripada rumah mereka dan dari penjuru-penjuru Madinah. Yantabuna ya'tuna marratan ba'da marratin. Mereka datang satu persatu. Al-awali, tempat yang berada di sekitar timur Madinah, yang paling hampir dengan Madinah dengan jarak ala bu'di arba'ati amyalin, jarak 4 batu atau salasati min Madinah, ataupun 3 batu daripada Madinah. Satu batu bersamaan 1.6 kilometer, lebih kurang. Dengan 4 batu bilangannya lebih kurang 6.4 kilometer. Ataupun dengan bilangan 3 batu bersamaan dengan 4.8 kilometer daripada Madinah. Maksudnya mereka datang daripada pelusuk sekitar di pinggir Madinah. Mereka datang dalam keadaan satu persatu. Sedangkan masih ada lagi tempat-tempat musalla-musalla lain. Menunjukkan mereka sembahyang ini di Madinah cukup dengan Masjid An-Nabawi sebagai tempat mereka berhimpun secara mingguan. Warawal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inna awwala jumu'atin jumi'at ba'da jum'atin fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Abdul Qais bi Juwasa minal Bahrain. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya beliau berkata, sesungguhnya Jumaat yang pertama yang dihimpunkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Jumaat yang dilakukan pada Masjid Abdul Qais yang berada di Juwasa daripada negara Bahrain, iaitu di tempat yang berada di sebelah timur Madinah di dalam negeri Bahrain. Inilah Jumaat yang pertama selepas Jumaat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmatu min hadza syarti, dan hikmah daripada syarat ini dihimpunkan pada satu Jumaat, anna liqtisara ala makanin wahidin afdal ila al-maqsudi, dan hikmah daripada syarat ini bahawasanya membataskan atas satu tempat, membataskan Jumaat, mengkhususkannya dilakukan pada satu tempat, lebih membawa kepada maksud, lebih mencapai maksud yang dikehendaki syarak. Bahawa izharu syi'ari ijtima'i wa tauhidul kalimati bal at-tanasuru fi amakina mutafarriqatin biduni hajatin rubbama hayya'a asbabal furqati wasyiqaqi. Iaitulah antara matlamat yang dimaksudkannya ialah untuk menzahirkan syiar perhimpunan dan penyatuan kalimah, bahkan bertebaran di tempat-tempat yang berbeza-beza tanpa keperluan, boleh jadi mempersiapkan sebab kepada perpecahan dan juga perbalahan. Naktafi bihadzal qadri. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.